Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Terima kasih pengurusi kita pada pagi ini, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat yang telah diberikan kepada kita. Kurniaan Allah sangat banyak, tidak terhingga dan terhitung. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmatnya supaya kita ditulis sebagai hambanya yang bersyukur. Dan kalau kita bersyukur terhadap nikmatnya, Allah berjanji dia akan tambah lagi. Sebaliknya, kalau kita mengingkari nikmat atau kufur terhadapnya, Allah beri peringatan azab Allah sangat dahsyat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah. Kalau kamu kufur, azabku amat dahsyat, syadid. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, setiap masa. Dan Allah beritahu kepada kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tak ramai hamba-Ku bersyukur, sikit. Dan jadikanlah kita termasuk di kalangan golongan yang sedikit, iaitu golongan bersyukur. Dan bersyukur ini sebenarnya adalah daripada terhadap nikmat yang diberikan. Dan nikmat yang diberikan itu tidak lain, tidak bukan adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa jua yang nikmat yang sampai kepada kamu secara langsung atau tidak langsung, semuanya adalah datangnya daripada. Kerana itu kita mungkin tidak terdaya untuk mensyukuri, berkata setiap nikmat yang sampai kepada kita. Kita hidup, kita sihat, kita rasa bahagia, kita rasa macam-macam memiliki. Namun kita tidak terucap nikmat yang banyak itu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, tak apa, tak mampu, tapi ucap yang ini, iaitu Allahumma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika. Yang bermaksud Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mana-mana nikmat yang sampai pada aku pada pagi ini, atau kali petang-petang lah. Sama ada dia sampai secara langsung atau secara melalui seseorang hamba-Mu. Maka semuanya tu adalah datang dari-Mu, ya Allah. Kalau kita ucap lagu tu, Rasulullah kata kita telah bersyukur pada hari itu. Jadi, sedang dalam nama Allah ni, sebagaimana Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu bilang, kalau kamu cuba menghitung nikmat Allah, sudah tentu kamu tidak akan dapat menghitungnya satu persatu. Namun walaupun tidak dapat menghitung satu persatu, kita sebut yang mana-mana kita ingat. Dan an-ni'matul uzma, nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberi oleh Allah adalah ni'matul iman wal Islam. Hak ni hak paling besar sekali. Kerana semua nikmat lain akan terhenti. Nikmat hidup akan terhenti apabila kita mati. Nikmat muda akan terhenti apabila kita tua, lama. Tak, kita orang lama ni. Tak ada lah nikmat muda. Orang muda tak apa lagi, sedang menikmati nikmat muda. Tapi apabila tua, tak ada nikmat muda, tak boleh nak panggil balik dah. Begitulah juga nikmat sihat akan hilang apabila kita telah didatangi oleh sakit. Begitulah semua nikmat akan berhenti. Namun ada nikmat yang tidak terhenti, iaitu ni'matul iman wal Islam. Ni'matul iman wal Islam ini dia tidak berhenti.
Sampai bila pun dia akan bersama kita dari dunia sampai ke alam kubur sampai ke akhirat. Nikmatul Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut taji'ul amal yaumal qiyamah. Semua amalan yang dilakukan oleh setiap insan di dunia ini akan datang di hadapan Allah memberi penyaksian. Semua yang kita buat di dunia, apa yang kita buat. Ni nikmat yang baik-baik ni dah. Mula-mula mari as-salah. Solah sembahyang kita. Mari. Mula-mula yang datang ke hadapan Allah adalah as-salah. Salah berkata, Ya Rabbi anas salah. Wahai Allah, sayalah sembahyang dia. Rupa-rupanya semua amalan yang kita buat atas dunia ni dia akan bercakap, memberi penyaksian. Ya Rabbi anas salah. Wahai Allah, sayalah solat yang dia lakukan, kerjakan di dunia ni. Allah jawab, innaki ala khair, engkau bagus. Salat pun pergi. Datang pula sedekah. Datang pula puasa. Semua datang satu demi satu, satu demi satu. Semuanya yang datang itu Allah kata innaka ala khair. Last kali mari Islam. Islam mari. Yang terakhir Islam kata ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Wahai Allah, engkau nama As-Salam dan saya nama Islam. Sayalah Islam yang dianuti, dipegang oleh si anu ni. Orang ni. Hak kita duk pergi Islam hak kita ada ni, iman hak kita ada ni, dia mai kaya amalah iman dia, amalah Islam dia. Allah jawab, innaka ala khair wa bika, dengan engkaulah yang terbaik. Innaka ala khair wa bika akhuzu wa bika uti. Dengan sebab engkaulah Islam, Waalaikumsalam, aku terima amalan dia ni. Dan dengan sebab engkau jugalah aku beri ganjaran terhadap semua amalan hak lain-lain lagi. Semaya baik, puasa baik, sedekah baik, amal makruf baik. Hak sehingga kita tak buat hak Allah larang itu pun Allah beri pahala dengan sebab Islam. Karena tu tuan-tuan, wa bikal yauma akhuzu wa bika uti. Dengan sebab engkaulah Islam, aku terima amalan dia ni. Dan dengan sebab engkau juga aku beri ganjaran terhadap semua hak amalan memberi penyaksian sebelum ini. Karena itulah Islam ni an-ni'matul uzma. Nikmat yang besar. Al-iman ni'matul uzma. Karena tu apabila kita sebut Islam masuk iman, sebut iman masuk Islam. Kecuali kita sebut dua-dua tu sekali, beza. Sebut Islam, iman duduk situ. Sebut iman, Islam duduk. Kalau kita sebut so. Kecuali kita sebut Islam ada iman, Islam amalan zahir, iman i'tiqad dalam hati. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah nikmatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Islam dan iman, dan tidak ada nikmat lain yang lebih besar. Karena itulah hari ini insya-Allah kita akan tengok sikitlah. Nak tengok semua mungkin tak ada. Tengok setakat-setakat ada. Tentang iman. Iman ni tuan-tuan ialah, dalam bahasa mudahnya, ialah kalau kita tengok, dia mempunyai dua maksud. Iman. Kita sebut semua iman tu tak? Kadang-kadang tukar iman dengan iman. Orang Kelantan ni dia tak tutup mulut. Nak guna pasal ni. Iman. Iman tu iman ke iman? Kalau imam tak boleh faham tak? Ni iman. Jadi sebenarnya dia nak hak mana? Kita kena tengok ayat dia. Tapi tak apalah, kita hari ni boleh faham lah. Kau tutup mulut, kata tutup mulut boleh faham. Jadi hari ni nak iman. Iman ni ialah berasal daripada perkataan dia 4 huruf. Iman. Amanah. Alif hamzah 2, aminu. Mana. Tapi dia masuk antara satu sama lain itu jadi iman. Dan iman ni dia ada dua maksud. Di segi bahasa dia. Yang pertama, mendapat keamanan dan ketenangan. Mendapat keamanan, ketenangan dan selamat daripada ketakutan.
tak takut. Itu aman. Iman. Itu makna. Yang kedua maknanya membenarkan, iaitu lawan kepada dusta. Itu dah, kalau kita sebut iman ada dua. Yang pertama, dapat keamanan, kedamaian, ketenangan dan tidak takut. Dan yang kedua maknanya membenarkan dan tidak berbohong. Itu di segi bahasa dia. Dalam hubungan ni kita tengok, kalau iman, kalau kita nak definisi iman ialah kita membenar dengan sungguh-sungguh dan mengaku dengan sempurna semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang disampaikan itu ada dalam Quran dan Sunnah. Dan kita diperintah supaya kita beriman dan menerima dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa, patut tunduk zahir dan batin. Itu dari segi iman. Kalau kita kata, lagu mana muka apa iman ni? Ngaku sungguh-sungguh dalam hati dengan kemas, dengan sekuat-kuat hati, mengaku dengan sempurnanya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Hak Rasulullah siapa tu? Gapo dia? Hak ada dalam Quran dan Sunnah. Dan kita disuruh beriman, mempercayai, membenarkan, menerima apa yang telah disampaikan tadi dan patuh tunduk zahir dan batin. Itulah baru iman. Karena itulah, kalau sekiranya ada orang tunduk di segi zahir, batinnya tak tunduk, tidak beriman. Seperti orang munafik. Di segi zahir tunduk, ikut Rasulullah siapa pergi perang, ikut. Tapi dalamnya tak. Maka dia tidak panggil orang beriman. Walaupun di segi zahir nampak ikut. Karena itulah iman ni dia ada ucapan, dia ada amalan, dia ada etikad, keyakinan. Tiga komponen. Tu orang panggil beriman. Dalam hati ada pegangan dia, amalan pun buat supaya hak dalam hati dan ucapan serta amalan dengan anggota ni serupa, selaras antara hati dengan perbuatan, dengan ucapan. Dia tidak ada beza. Itulah baru beriman. Kalau kita kecek lagu lain, buat lagu lain, hati lagu lain, tu tidak beriman. Kerana itulah iman ni lagu tu. Kemudian iman ni juga dia boleh bertambah, dia boleh mengurang. Bertambah dengan kita buat suruhan Allah. Bertambahlah dia. Kalau kita melakukan maksiat, dia jadi kecut. Iman ni juga kita diajar oleh Rasulullah supaya kita baru. Tajdidul iman. Supaya kita baru iman. Baru iman maksudnya kita sentiasa gila dia. Biar kalau ibarat puyuk, kalau basuh gila kat, dia cerah macam. Iman pun kena cerah macam juga. Kalau iman tidak cerah, maka dia akan malak. Apabila kita tidak gila, dia jadi malak. Karena itu antara cara untuk gila iman ni, Rasulullah kata, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Hendaklah kamu perbaharui iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah ni sebenarnya itulah imannya. Duduk situ. La ilaha, la. La ni kita sebut la dalam bahasa Arab, la tu tidak. Dia kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada sembahan. Bihaqqin illallah, dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu iman. Iman ni kita tengok lagi ialah hati kita yakin dan membenar lagu tu, dan begitu juga itikad kita, dia merangkumi amalan-amalan hati, amalan badan dan merangkumi seluruh kehidupan kita.
Kita pergi beli kedah. Pergi kedah beli. Ada iman. Sebab kita pergi beli tu, yang pertama beli apa? Beli barang. Barang tu, barang hak halal. Pitih kita bawa tu, pitih yang hasil daripada yang halal. Kenapa kita tak beli dengan duit haram, tak beli benda haram? Sebab Allah larang, Rasulullah larang haram. Kita tak buat hak haram, kita buat hak halal. Amalan harian kita tu akan memperkukuh, memperbarukan iman selain pada ucap la ilaha illallah. Sebab kita ikut sama apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia merangkumi seluruh kegiatan hidup kita. Adakah kegiatan hidup kita tadi kita salur susun mengikut Islam, dan apabila kita salur susun mengikut Islam, dan jadi iman kita semakin kuat. Sebaliknya, kalau sekira amalan kita lakukan tidak ikut Islam, buat ikut apa hak nak buat, hak telitah buat, hak fikir tak berpandu pada Islam, buat semacam. Dia tidak mengukuhkan iman. Tidak comel orang. Tak comel itu apa? Kerana tidak Islam, tidak ikut Islam. Kerana itulah kita iman ni merangkumi seluruh kegiatan kehidupan kita di dalam hidup. Kita kena tengok. Kerana itulah ada perkara yang Allah suruh, ada perkara yang Allah larang. Apabila kita buat hak Allah suruh, Allah janji dia beri ganjaran. Begitulah juga sebaliknya, apabila kita tidak melakukan apa yang dilarang, Allah beri ganjaran. Kita ramai-ramai masyarakat kita, bukan kita sini maksud tuan-tuan. Masyarakat kita nampak apabila buat perkara Allah suruh dapat pahala. Tak buat hak Allah suruh, gitu-gitu ya. Kosong. Sebenarnya tidak. Tak buat hak Allah suruh dapat pahala. Kalau kita meninggalkannya dengan niat mematuhi, menjunjung titah perintah. Banyak hal kita tak buat dalam hidup kita, hak Allah larang. Banyak. Memang tak buat pun. Sebagai contoh, mencuri, merompak, berjudi, minum arak, berzina. Tak buat belakang. Ada orang yang tak buat, dapat pahala. Ada orang yang tak buat, tidak ada apa-apa. Itu hebatnya orang beriman. Orang tak buat, sebagai contoh dia tidak minum arak. Dadah ke, tak mengambil dadah dengan cara tak betul. Kenapa dia tak buat? Dia tak minum arak kerana tak sihat ke? Kerana ada masalah jantung ke? Tak. Saya sihat walafiat, boleh je nak minum. Tapi saya patuh pada Allah. Tak buat tadi dengan dia kerana mematuhi dan mematuhi perintah Allah, maka dia beribadah dalam meninggalkan perkara yang ditegah tadi. Begitulah yang lain-lain. Kerana itu, biar kita tengok, iman ini dia akan menjadi asas di dalam kehidupan kita, dan amalan yang lahir pada kita itu adalah muncul daripada iman. Baru dia jadi sebagai asas dalam kehidupan. Karena itulah para ulama salaf dia kata, al-iman qaulun qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman itu ialah ucapan hati dan lidah, amalan hati, lidah dan anggota. Maksudnya, iman yang ada dalam hati kita itu akan melahirkan ucapan yang selaras dengan iman, perbuatan yang selaras dengan iman, dan semuanya akan serasi dengan iman. Dia tidak berbeza. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai iman. Kalimah iman dalam Quran ni banyak. Kalau tuan-tuan baca Quran, banyak jumpa iman. Allazina yu'minuna bil ghaib iman. Wal asri innal insana illa allazina amanu. Illa allazina amanu iman. Dalam Quran ni kalimah iman diulang-ulang oleh Allah ada sebanyak 879 kali. Itu kalimah iman di dalam Quran. Dia mari dalam berbagai bentuk.
Dia ada bentuk fi'il madhi. Mungkin pada tuan-tuan yang belajar bahasa Arab faham lah fi'il madhi. Kalau dalam bahasa orang putihnya past tense. Fi'il madhi ni past tense yang telah berlaku. Sebanyak 342 kali. Fi'il mudhari' ada sebanyak 175 kali. Fi'il amalnya 19 kali. Masdarnya 45 kali. Dan isi fa'il sebanyak 230 kali. Nak ceritanya banyak dalam Quran dengan berbagai bentuk dan cara uslub. Kalau kita sulusuri di dalam Al-Quran, dia tidak beza jauh dengan perbincangan kita tadi. Makna iman iaitu, iman dalam Quran ialah at-tasdiq, membenarkan. Percaya dengan sungguh-sungguh. Hak ni dia ambil daripada ucapan anak-anak Nabi Allah Yaqub AS. Apabila dia balik waktu petang, waktu malam, bawa baju, belum orang darah. Ya kononnya, baju tu ialah baju Nabi Yusuf. Nah, waktu petang. Waja'u isya'an yabkun. Mereka pulang ke rumah pada waktu malam dengan keadaan menangis. Pandai orang dulu nangis dia. Orang ni pun pandai dah. Pandai nak bayar orang ni pandai. Cerita ni cerita lama. Tapi dia sangat benar kerana Allah cerita. Dan benar ni berlaku kepada anak Nabi Allah Yaqub dengan anak peristiwa Nabi Yusuf. Waja'u isya'an yabkun. Mereka pulang pada waktu malam dengan keadaan menangis terisak-isak. Menceritakan bahawa adik dia Yusuf telah dimakan oleh serigala. Ni bawa baju belum orang darah. Dan anak-anak dia ingin membuat penegasan, ayah mungkin tak percaya kita walaupun kita benar. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ayah mungkin tidak percaya kepada kami walaupun kami betul-betul memberitahu peristiwa itu berlaku. Jadi orang nak bohong kena sumpah juga nak. Ini Quran kata gitu. Sebenarnya bohong. Nah. Nabi Yaqub tahu. Tetapi dia tidak ada bukti untuk menolak. Allah cerita ke dia. Kerana itulah di akhir peristiwa, apabila khabarnya Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf suruh bawa baju dia ni, suruh capak ke muka ayah dia ni. Dia kata, aku dapat cium bau Nabi Yusuf. Sebab dia tahu Nabi Yusuf tak mati. Allah cerita dia. Anak dia kata, ayah ni kat, duk bawa buah sekala semua. Tak habis-habis. Orang tua ni kat lagu ni lah. Tu kita jadi orang tua ni, anak-anak kecil lagu tu jangan termain. Jangan kecil hati lah. Kita jadi orang tua ni kan, tak suruh kecil hati banyak lah. Mati kau muda malah tak berani nak kecil gitu. Kan ni? Orang tua ni sensitif. Jadi, anak-anak Nabi Yusuf, anak cucu dia kata, ayah ni kat, tok ni kat lagu tu sama lah, dia ingat ke Yusuf lah. Sehingga, kita kata, pak tua gini apa, dia ingat ke Yusuf. Kau ke kita ada tak ingat. Ada orang kita kan. Duk sebut anak-anak hak dia teringat lah. Hak duk makan, duk cara. Tak cara, duk tengok, hak duk jauh. Hak teringat, hak ni ada depan. Bukan tak sayang, kau duk depan. Rakyat duk jauh. Lamanya tak kelik. Tapi anak-anak kadang-kadang marah kau mak ayah ni. Kadang-kadang kata depan mak ayah, nyayok mak ayah ni. Datuk ni nyayok. Dia kata gitu kita. Dan benar ni memang berlaku. Jadi dia kata, laula antufannidu, kalau mu tak bohong, aku dapat cium Nabi Yusuf. Sebab dia tahu Nabi Yusuf tak mati. Karena tidak kata, wahai anak-anakku, pergilah engkau cari adikmu dan Yusuf. Sebab dia tahu tak mati. Allah cerita dia dalam ayat tadi, dalam ayat sebelumnya.
Jadi anak-anak ni pada peringkat awal, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ayah tak percaya ke kami semua walau kami ni benar. Baik. Karena itulah nak ambil kelimahnya mukmin. Mukmin ni percaya, yakin. Yang kedua makna iman ni Islam wa tauhid. Islam dan tauhid. Dalam hubungan ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan maksudnya orang-orang yang telah beriman dan orang yang telah hadu ni orang yang telah mendapat hidayah atau iaitu orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasara, was-sabiin orang yang sabiin ni agama Nabi yang dianuti oleh kaum Nabi Ibrahim. Bukan agama Nabi Ibrahim, agama yang dianuti oleh kaum Nabi Ibrahim, sabi. Lalu ni ada lagi ni. Orang percaya bulan bintang. Amana billah dan orang beriman dengan Allah wal yaumil akhir wa amila salihan. Orang ni apabila semua ni beriman dengan Allah dan hari akhirat wa amila salihan dan melakukan amal salih, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka ganjaran untuk mereka datang daripada Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan takut dan juga duka cita terhadap diri mereka dan siapa yang mereka bimbangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut iman di sini ialah Islam dan berpegang kepada tauhid. Jadi kalau kita boleh dalam Quran kalau sebut iman ni, maksud iman ialah membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, dan begitu juga membenar tadi maknanya Islam dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, apabila kita sebut iman, dia kena adalah jaket dengan Islam. Kalau Islam pula maksudnya menyerah diri dan patuh. Islam, aslama tu makna menyerah diri dan patuh. Aslama ni asal maknanya surrender. Kalau kita nak terjemahkan, ikut jalah kita ni seperti orang kena tawar. Surrender, aslama, berserah diri. Kerana tu orang kata apabila sebut orang Islam ialah orang menyerahkan diri dia kepada titah perintah Allah. Jadi kalau orang itu serah diri kepada Allah, ikut perintah Allah, maka dia orang Islam. Kerana tu Islam dari segi istilah ialah, Islam ni ialah menyerahkan diri kita kepada Allah dan dengan mentauhidkannya, dengan patuh dan taat dan tidak melakukan syirik terhadap Allah. Itu Islam. Jadi Islam ni ialah kita serah diri pada Allah, beriman kepada Allah, patuh dan taat. Kerana itulah semua makhluk ni dia serah diri. Serah diri. Allah sebut walahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Telah menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri makna ikut segala penetapan Allah, sama ada suka atau terpaksa. Dan kepadanya lah dikembalikan. Itu orang Islam, lagu tu. Sama ada dia suka ke, dia rela ke, terpaksa kena serah. Ikut. Ada hak berapa rasa kata berat, ikut juga. Hak senang pun ikut, hak susah pun ikut. Karahan ni bukan rasa benci, terpaksa buat. Tu. Ada kita dalam hidup kita ni, terpaksa kita terima. Yang kita tidak ada pilihan. Kita dilahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Boleh query ke? Itu makna Islam. Ini kita terima secara suka. Kata tak suka pun kena suka. Kerana itulah orang tak suka tu dia ubah jantina. Termasuk orang tak suka, tidak Islam. Tidak menyerah diri dengan penentuan Allah. Kita ni bangsa apa? Bangsa Melayu lah, bangsa Cina, bangsa India. Bangsa. Tak boleh nak buat apa-apa. Kita anak siapa? Mak kita tu
Walaupun tak reti, tak mengaji, tak sekolah, itu mak kita, itu ayah kita. Tak boleh nak kata apa. Kalaulah kita kata mak kita ni nak banding dengan mak orang, ayah kita nak banding dengan ayah orang tak mengaji sekolah. Kita letak gitu. Tetap mak kita tak boleh nak kata apa. Itulah mak kita, itulah ayah kita. Terima. Seadanya. Itulah penentuan Allah. Tau'an wa karha. Kerana itulah semua makhluk Allah terima. Terima belaka. Cuma manusia ni ada yang terima, ada yang tidak. Hak tak terima tu kufur. Hak terima tu Islam. Malah fizikal kita ni Islam. Fizikal manusia semua Islam. Tu aja ada Islam ada tidak. Hebat Allah buat, tuan-tuan. Fizikal kita Islam. Fizikal manusia Islam. Dia tak lari daripada sistem yang Allah buat. Patuh akur. Kita tengok seseorang sama ada Islam atau tidak daripada kecil. Siapa besar, siapa dewasa, siapa tua, siapa meninggal, semua sistem itu sama. Body tak berganjak. Kerana itulah body kita, walaupun kita tengok body seseorang itu tuannya tidak Islam, tapi bodinya Islam. Body dia tidak pernah kufur dengan Allah. Kerana tu kalau kita mikir hak kufur ni orang minoriti. Semua makhluk sekalian kita Islam belaka, berimeh belaka dengan Allah. Dalilnya bertasbih. Dalilnya sujud. Cuma kita tak tahu bagaimana mereka tasbih dan bagaimana mereka sujud. Tu je tak tahu. Kalau andai kata Allah beri kita dapat dengar bagaimana makhluk sekitar kita ni bertasbih, boleh jadi kita pensan. Pensan ni sebabnya banyak. Nah, mungkin tak biasa dengar cicok tasbih, gotu tasbih kan pensan kita mungkin tak biasa. Kulit-kulit kita boleh bercakap dan besok memang boleh bercakap, Allah bagi. Karena itulah kalau kita tengok, saya nak pergi dekat lagi. Kita ni orang dewasa ni, buat misal tak apa orang tua dah. Tumbuh ubah ni siapa nak ubah? Karena itulah orang buat pewarna macam-macam, tak sini nampak putih. Tak sini nampak ubah tu takut nampak tua. Padahal tua dah. Tetapi rambut ni dia amanah dengan Allah. Tubik putih macam. Kerana tu dia Islam. Patuh. Apabila kita boleh faham benda ni kan kita rasa kecil diri kita. Ya Allah, semua makhlukmu patuh padamu. Hanya manusia ada yang patuh, ada yang tidak. Situ kalau kita boleh faham, kita boleh jadi mengisafi. Oh, aku tak fahamnya. Rambut faham. Kuku kita kerat, naik seorang. Selagi mana kita hidup, dia naik kuku. Ya Allah. Tengok tunggu tak ada lah mana, di situ ya. Bukan ada tunggu kot dalam ni pun. Tak ada. Begitu ya. Tapi dia naik. Rambut kerat-kerat naik, kerat-kerat naik, kerat-kerat naik. La ilaha illallah. Patuhnya dia kepada Allah. Hak tu atas body kita. Gitu yang juga body orang. Alhamdulillah kita Allah beri nikmatul Islam. Bagi orang yang tidak Islam pun, body dia patuh pada Allah. Karena itulah apabila di akhirat Allah suruh tubuh badan kita bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kuncikan mulut manusia. Kami beri tangan dia bercakap, kaki dia bercakap dengan apa yang mereka lakukan. Maknanya patuh. Sehingga manusia kata, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjadi saksi untuk untuk pihak lain, untuk pihak Allah, untuk memberi penyaksian terhadap kami? Qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai. Tubuh badan kita, kulit belulang kita kata, kami diberi hari ini untuk bercakap. Di mana pada hari ini Allah beri semua makhluknya bercakap. Kami bercakap. Malah yang bercakap tu bumi di mana kita pijak pun dia akan bercakap.
Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin, pada hari akhirat nanti, pada hari akhirat nanti bumi bercakap. Tuhaddisu akhbaraha, akan menceritakan apa yang berlaku di atasnya. Pak kita ni mana tak duduk atas bumi. Ni kita kata hari ni duduk atas bangunan. Bangunan duduk mana? Duduk atas bumi kan? Bumi akan, hari ni kita duduk sini, bumi akan memberitahu besok, ya Allah, pada jam sekian, hari sekian, orang ni duduk sini buat perkara ni. Kita tak boleh nak lari mana. Itu iman. Selain daripada saksi-saksi lain yang dipanggil oleh Allah, bumi. Begitu juga Malaysia. Kita hidup ni, ada malam, ada siang, ada malam, ada siang. Setiap hari dan malam itu akan memberi penyaksian kepada setiap orang. Hari ni hari Sabtu, bukan hari Sabtu lepas. Minggu depan ni, hari Sabtu pula, bukan hari Sabtu hari ni. Nama serupa, tapi tuan lain-lain. Hari Sabtu hari ni akan memberi penyaksian kepada kita buat gapo hari ni. Selain daripada bumi. Kita gimana tak dapat elok daripada hari waktu. Malam dan siang. Malam dan siang adalah makhluk Allah, yang akan memberi penyaksian di hadapan Allah nanti apa yang kita buat setiap hari. Tuan-tuan, itu iman. Baik. Kerana itulah para ahli ulama apabila sebut iman dan Islam sekali disebut iman, maka Islam masuk dalam Islam. Islam masuk dengan iman. Kalau sebut Islam dan iman secara dua-dua sebut sekali, maka Islam adalah amalan zahir, iaitu tunduk, patuh, taat, dan hak dalam imannya ialah hak dalam hati kita. Kemudian ada lagi ihsan. Ihsan ni maknanya buat terbaik, iaitu melakukan amalan dengan cukup baik dan menambahkan kebaikan hak lebih daripada keperduan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia baik, akan diganda lagi dengan kebaikan-kebaikan. Karena itulah, ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Apabila sebut iman, masuk Islam. Apabila sebut ihsan, masuk iman dan Islam. Itulah, itu dari segi istilah-istilah kita. Tuan-tuan sekalian, kita berpindah sikit lagi. Iman dan amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, selalu dia ganding iman dan amal soleh. Iman kita telah tahu dah. Iman amal soleh juga kita tahu juga. Allah ulang dalam Quran, iman dan amal soleh ni sebanyak 51 kali. Allazina amanu wa amilus salihat sebanyak 51 kali dalam Quran. Apabila kita tengok maksud iman tu, kita tahu dah tadi. Amal soleh ialah setiap amalan yang Allah suka, Rasulullah suka, dan dia disyariatkan untuk kita lakukan. Itu amal soleh. Jadi amal soleh ni dalam bahasa mudah ialah jadi ibadah. Kerana itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdoa. Dia doa lagu mana? Dia kata, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah semua kerja-kerja aku soleh. Dan jadikanlah semua kerja aku lakukan itu tadi khalisan, bersih. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Janganlah engkau jadikan sikit pun amalan yang aku lakukan itu untuk selain daripadamu. Tidak syiriklah. Ikhlas. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita duduk dalam hidup ni, kita banyak buat kicau, buat belakang. Kenapa kita tak buat? Kalau petang-petang masuk dapur nak nanuk, amalan. Biar amalan kita tadi, amalan tu baik.
Dan amalan baik tu ni ikhlas. Kita nak kita ikhlas. Kita cuci pinggan, kita ikhlas. Lepas tu, jangan kita jadikan kita nak tadi bukan kerana siapa-siapa. Tapi kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan sama-sama. Ikhlas ni lah inti kepada semua amalan. Ibnu Ashur kata, al-amalu salih wal amalu alladhi yaslu amilu fi dini wa dunyahi salaha. La yashubhi fasad. Amal salih ialah amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam agamanya dan dunianya yang baik. Amalan tadi ada yang kaitan dengan suruhan Allah secara langsung, dan amalan tadi ada hubungan kait dengan kehidupan, kita panggil kehidupan di dunia kita. Kalau guru pergi ngajar, kalau orang pergi kerja, di pejabat, di apa ni, di kilang, di ladang, di laut, kebun getok, tanah sayur, semua kali amalan. Apabila kita buat amalan kita tadi dengan ikhlas, maka dia jadi amal soleh. Dan amalan ikhlas tadi tidak bercanggah dengan syariat, malah selaras dengan syariat, maka dia jadi amal soleh. Tak banyaklah amal soleh kita ni. Kerana tu, kalau kita ni hidup ni, kita ada satu jawatan. Jawatan yang kita miliki tu, kadang-kadang hak orang bui, kadang-kadang hak terjadi ya. Amalan hak kita buat, kita sebagai anak, amalan kita apa dia? Kita sebagai anak, kita ada mak ayah. Kita sebagai anak, kita taat pada ibu bapa terhadap perkara-perkara yang baik dia suruh, maka jadi amal soleh. Kita tak buat apa hak dia larang. Yang hak dia larang tu hak Allah larang. Kita taat pada ibu bapa kita kerana mereka suruh kita taat pada Allah, maka jadi amal soleh sebagai anak. Begitulah juga seterusnya. Kalau kita bekerja di pejabat ataupun di mana, di kilang atau di mana-mana, kita pergi kerja sehari tengah hari, lama kerja ni 8 jam, nak pergi pula setengah jam hak dekat. Kalau hak jauh sejam, kelik pula lagu tu pula. Tidak kita ni. 10 jam tu duduk luar rumah. Tak kira lah lelaki puan apa. Lagu tu lah. Baik, 10 jam tu, kalau kita kena niat, kena letak, dia jadi amal soleh. Kalau tak kena niat, tak kena letak, kosong. Baik, kita pastikan niat kita betul. Kadang-kadang, dan kita apabila kita bekerja, kita kerja tak kira lah swasta kerja. Apabila kita kerja tu, kita ada satu pekerjaan, maka kerja kita tu sebenarnya adalah peluang untuk kita buat baik. Peluang kita untuk kita bantu orang. Semua orang ada jawatan ni tuan-tuan. Cuba renung balik. Semua tu nak tolong orang. Bukan tolong diri dia. Kerja dia buat tu untuk membantu orang lain. Kalau kita duduk di sekolah, jadi cikgu, sebenarnya kita pandai dah. Selesai dah kitanya. Dah pandai. Hak kita buat apa? Kita ajar anak-anak hak masih tak pandai, biar pandai. Mana kita selesai masalah orang. Kalau kita buka pusat jagaan kanak-kanak, ibu bapaknya tidak dare nak jaga, dia mari letak kita selesai masalah dia tak dare tadi. Pahalanya sangat besar. Tapi ada orang tengok daripada sudut bisnes saja nak dapat duit. Memang dapat duit. Tapi kita telah dapat membantu orang dalam menyelesaikan masalah mereka. Bukan masalah kita. Kita selesai masalah orang. Kalau kita kata pergi jabat, orang yang duduk frontliner duduk depan, penyambut tamu lah kita kata. Dia mari tu dia kata, Encik atau Pak Cik, kalau Pak Cik, ada apa? Boleh saya tolong? Dia nyambut tangan. Dia kata, apa nak gani? Pergi sini. Contoh dia. Pergi jumpa dengan pegawai ni. Itu je kerja dia. Itu selesai masalah orang. Orang yang tak biasa mari, supaya masuk kapur, apa ni tak tahu nak cocok mana. Apabila kita tunjuk sini, lega dia. Tak selesai lagi cerita dia. Tapi kita menyelesai ada masalah sebahagian masalah dia. Hak dia tak tahu tu. Pahalanya besar ya Allah.
Kerana kita menyesal masalah orang. Dia pula ada counter. Boleh buat selesai. Dia klik bergembira, bersyukur pada Allah. Kalau tak selesai pun orang lain dengan molek, dia sangat syukur. Dia kata, tak apa, tak sehari ni amal mari pula. Dia boleh, mana dia gembira. Kerana tu kita menyesal masalah orang. Kerana itulah orang kerja di pejabat, buat contoh ni. Sebenarnya kita selesai masalah orang. Bukan selesai masalah kita. Dan apabila kita boleh selesai masalah orang, maka itulah orang yang Allah kasihi dan amalan yang paling Allah kendai. Kadang-kadang orang tak berasa. Rasulullah SAW sebut, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang Allah paling sayang sekali adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Baik. Perlainnya tadi, banyak memberi manfaat. Cuma tak banyak pun, banyak. Wa habbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling baik sekali ialah kegembiraan yang dapat diberikan kepada seorang muslim. Kita dia suka, dia gembira. Kalau sekiranya dia tak ada makan, kita tolong makan. Sekadar yang mampu. Boleh jadi kita tak ada juga, kita cari orang lain, kita bagi ke dia. Kita jadi orang tengah. Kerana itulah orang tengah ni, pahala serupa tuan. Seperti misalnya, tuan-tuan ada zakat. Tuan-tuan tak ada nak bagi zakat ke orang miskin. Amba tolong bagi. Suruh amba. Misalnya dah. Amba tolong bagi. Amba boleh pahala serupa tuan barang. Sebab menyampai. Usah. Biarlah. Orang kata, jum bagi. Tak apa. Mari. Kalau orang minta tolong, alah tolong bagi dah, carilah orang apa ni dekat-dekat nak raya, nak beri zakat ni kan. Amba tak ada, lorak. Ambil ni duit ni, tolong bagi kat orang hak yang layak, kita ambil, pergi bagi kat orang. Kita boleh pahala sama banyak dengan tu. Allahu Akbar. Sebab apa? Kita menyenangkan orang. Menyenangkan dia. Tapi pahalanya cukup lumayan dan besar. Kerana itulah, begitu juga orang dalam kesempitan menghadapi masalah hutang. Kita bantu dia menyelesaikan masalah dia. Bukan mesti kita piti. Kita buat kira-kira lagu mana. Kita bantu dia. Maka amalan sangat baik. Sehingga Rasulullah kata, andai kata hari ini saya boleh membantu seseorang. Saya berjalan dengan seseorang, saya boleh selesai masalah dia hari ini, maka lebih baik daripada saya iktikaf sebulan di masjid. Masjid Nabi lah. Iktikaf sebulan ni, jaga orang buat. Pahalanya sangat besar. Kalau iktikaf 10 hari akhir Ramadan pun, sudah cukup hebat. Tetapi, kita boleh iktikaf sebulan. Pahalanya, iktikaf tu pahala dah. Duduk baca Quran lagi, berzikir lagi, macam-macam. Pahalanya bertimbul-timbul. Namun, pada waktu yang sama, kalau kita boleh tolong orang selesai masalah seorang-orang je hari ni, lebih baik daripada iktikaf sebulan. Ini kehebatan amalan. Yang kita boleh pergi buat lagu tu apa? Kerana iman tadi. Dia kena kait dengan iman. Kalau tolong orang tak ada iman, tak jadi juga. Tak boleh pahala juga. Kerana itulah, iman dan amal soleh ni adalah suatu perkara yang besar dalam hidup kita. Kerana itulah dia merangkumi seluruh aktiviti kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, orang yang buat amal soleh ni, dunia pun kita nampak dia gembira, akhirat apa lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Pun orang-orang yang telah bertaubat dan beriman dan melakukan, mengerjakan amal saleh, harapannya ia tergolong di kalangan orang yang berjaya. Tuan-tuan sekalian, apabila sebut iman ni, semua orang tahulah rukun iman tu. Amba rasa amba tidak nak sebutlah rukun iman tu. Cuma apabila kita sebut iman, maka ada perkara yang besar dalam iman, iaitulah beriman dengan Allah.
dan semua dengan rukun iman yang lain. Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sahaja beriman dengan kewujudan Allah, tetapi beriman dengan kita meyakini bahawa hanyalah Allah yang wajib kita sembah dan kita patuh. Hak tuan-tuan ada belajar sama-sama dah, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan berbagai cara supaya orang kenal dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah ambil dah perjanjian dengan semua orang ni di alam ruh. Ya Allah tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka menjawab ya. Tetapi hak tu kita tak ingat belaka. Tuan-tuan tak ingat apa, tak tahu. Hak kita tahunya kita baca Quran, baru tahu. Oleh kerana manusia ni tak tahu, lupa, maka Allah hantar pula rasul-rasul untuk membawa hak tu, mengingatkan kita. Kerana itulah rasul ni sebut muballigh, innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Wahai Rasulullah, engkau menyampai. Hak hisabnya kami, sama ada terima tak terima kami. Kerana itulah rasul-rasul ni mari rakyat, perkara paling utama ialah siapa Tuhan kita. Sebab manusia ni duduk dalam hidup ni, dia tak boleh tak ada Tuhan. Tuhan ni tempat gantung. Dalam bahasa orang Melayu Tuhan, dalam bahasa orang Arab ilah. Tempat kita gantung, tempat kita berharap, tempat kita muja, tempat kita takut, tempat kita geru, tempat kita sayang. Itu makna ilah. Karena itulah kita mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ilah dalam bahasa Arab ma'bud, yang disembah. Ma'bud ni, yang disembah ni, kalau kita sebut yang disembah ni, dia ada 3 perkara. Kalau tak cukup 3 perkara ni, dia tidak jadi betul nyembah kita. Kita memperhambakan diri. Ma'bud ni yang disembah. La ilaha, la ilaha, la an-nafi'ah lil jins. Tolak semua dah. Jenis gapo. Ilah yang disembah. Apa makna sembah? Sembah ni dia kena sayang. Al-hub. Saya sengoti-ngoti. Kalau tak ada sayang, sembah buat apa? Saya sungguh-sungguh. Yang kedua, harap. Yang kita duk sembah tu buat apa? Harap ke dia. Yang ketiganya, rasa takut. Kalau tak sembah, menjadi masalah kita. Kerana tu orang, tengok orang zaman dulu, cerita ni, kita buat cerita, tengok cerita. Dia takut ke pokok besar. Dia pergi jamu. Dah, zaman dulu dah. Hanya muda, ayah panggil. Macam-macam. Apa? Kalau tak buat, dia kucar. Tu takut. Kalau tak pergi jamu, dia mari kucar. Takut. Lepas tu, kalau kita buat, dia jaga kita. Harap. Dua dah ada situ. Lepas tu, tak boleh barang ni. Kena taat ke dia, saya. Ada 3 perkara. Kerana tu orang panggil nyembah. Sembah dah tu. Kalau ada rasa sayang, ada rasa takut, ada rasa harap. 3 perkara. Ini syarat ibadah. Kita dengan Allah lagi tu. Biar kita betul-betul mencintai, menyayangi Allah lebih daripada segala-galanya. Mengharapkan dia lebih daripada segala-galanya. Dan takut kepadanya lebih daripada takut kepada segala-galanya. Kerana itulah 3 ayat pertama dalam Fatihah ada benda ni. Apabila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, puji, segala puji adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Apa kita puji? Kerana sayang. Sayang kena aku puji orang. Puji melagak, Allah baiknya dia. Sayanglah tu. Kalau duk sebut sama dekat sayanglah tu. Kalau tu jangan duk sebut depan. Dah. Orang kata
Ada orang ni buat. Duk sebut kawan tu sama depan kita. Orang puan jangan sebut orang jantan lain depan tok laki dia. Orang apa ni tok laki pun jangan sebut orang puan lain depan isteri dia. Tidak cemburu, tak sedap dengar. Sebab apa? Saya. Orang sebut sama ni tanda saya. Puji sama tanda saya. Kalau tak saya tak sebut, tak puji tak sebut. Kalau tak saya tak puji. Lucunya dia. Baiknya dia. Cara sama, mari sama. Pada kawan tu, mari jari-jari. Tapi nak royak saya. Mari sama. Sama tu kita tak tahu berapa kali mari. Adalah sekali dua. Tapi nak royak saya. Terlekat di hati. Sentuhan. Karena itulah apabila kita ayat Alhamdulillahirrabbilalamin itu ialah puji-puji terhadap Allah. Kepada Allah. Sayangnya kita. Ar-Rahmanir Rahim. Hak ni kita sebut Allah yang sangat banyak rahmat, yang maha pemurah, yang sangat mengasihani. Murahnya Allah, kasihnya Allah pada kita itu harapan. Sangat mengharapkan Allah memberi kepada kita rezeki yang melimpah. Ar-Rahman, Rahman ni ialah Allah yang memberi tanpa meminta dan tak kira, kalau dalam bahasa mudah. Tak kira ni bui tak kira. Orang kata ambil cekar bui dah. Tak bila berapa. Hak tu orang pemurah. Cedok bui. Kalau orang bui juga tapi dia bila sebutir-sebutir tu. Tu tidak berapa pemurah, tidak Rahman. Allah Rahman ni orang taat ke dia, kau tak taat ke dia, beriman kau tidak, dia hidup belakang. Senang belakang. Rahmanullah. Ar-Rahim. Saya kepada orang beriman. Jadi, kita nak. Kita apabila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, dia ada dalam hati kita. Menggantung harap kepada Allah yang sangat pemurah. Supaya mengasihani dan membelasi, kasih sayang kepada kita dengan sesayang-sayang. Dan Allah memang sayang kita. Cuma kita tak berasa dia sayang. Rasulullah sebut, pada satu hari, Rasulullah tengok seorang perempuan berdiri di tengah panah. Nyusu anak. Dia ada orang tawanan perang. Anak pisah dengan anak. Anak lapar. Dia cari-cari jumpa dengan anak dia. Tengah panah. Tak ada duduk teduh. Tak ada duduk. Sambil berdiri. Nyusu anak. Kepuh anak. Dan tengah panah. Duduk tengah panah. Rasulullah tengok. Dan Rasulullah tanya sahabat. Apa pendapat awak? Tak ada duduk nanti. Tengah panah teteh dah tu. Menyusu anak. Guana gitu mau lalu. Sahabat kata, ya Rasulullah, saya kau anak. Hak ni orang laki-laki tak reti lah kan. Orang puan reti ni. Saya kau anak. Rasulullah kata, Allah lebih sayang kepada hamba dia daripada seorang ibu dalam keadaan begini, saya pada. Saya itu tak ada nak duduk tu. Tengah panah. Teteh tak teduh tu. Kain tak ada sorak benda tu. Nyusu anak. Mana saya dah. Tak ada lah. Nabi nak raya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu dalam keadaan demikian menyayangi anaknya. Allahu Akbar. Sayang Allah kita. Cuma kita rasa tak kasih sayang Allah pada kita. Acu coba renung dalam hidup kita. Banyaknya Allah beri kita. Allah tak beri sakit pun. Tak sakit. Sihat bangun pagi segar. Kita, sekadar kita kata, baca doa tu ialah. Tapi apabila kita perhati doa kan, saya. Alhamdulillahillazi ab'asani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Mujulah Allah, memberi aku hidup mula. Setelah engkau matikan aku tadi. Dan aku akan kembali padamu. Sebut dengan mengisafi. Lepas tu kita kata, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ni gerung. Allah lah akan menghukumkan pada hari akhirat. Takutlah. Kerana tu, saya dengar satu, bila saya baca, dengar video. Dengar video je. Dengar suara.
Dia kata dia semaya dekat sorang. Ni barulah saya baru mengamal lah. Dia kata dia semaya dekat sorang orang tua dia kata. Seorang pensyarah ni, saya dengar dari YouTube. Dia semaya di masjid. Dia kata dia baca Fatihah, dia teriak. Teriak. Dia baca Fatihah, dia teriak. Apa? Dia rasa sayang, dia rasa takut, dia rasa harap kepada Allah. Dia berasa. Tapi kita baca banyak kali juga Fatihah ni. Tapi tak boleh jadi tak terasa sebab boleh jadi ada halangan kita tak berapa faham. Dia teriak. Dan menggigil. Baca Fatihah. Dia mencerita, dia tidak cerita dia cerita orang semaya dekat dia. Ada seorang lagi tu dia kata, orang tu sujud. Lebih kurang 40 minit. Oh, kita 4 minit pun nak menyuluh. Nah, kita 40 minit dia terperhati. 40 minit tu. Dia tengok, ni cerita ni. Dia kata bila dia bangkit tu daripada sujud, muka dia sangat berseri. Ni di dunia kita boleh tengok. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman dia. Jadi tuan-tuan, itulah kita panggil iman yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Tuan-tuan mau tengok pukul 10 18 minit dah. Dia sekat pukul 10:30 je. Mesti ingat dia. Tak apa mesti. Jadi yang rasa tak habis lah cerita ni. Kena sambung mula. Banyak lagi yang duk cadang nak kosinya. Gapo boleh orang beriman? Gapo di dunia, gapo akhirat? Ada 10 kara. Orang lain pula. Bila pula? Bila pula? Boleh lagi 10 minit lagi. 10 minit lagi. Tak habis. Habis. Tak apa, kita jumpa pula bila-bila kalau ada. Tanda-tanda. Nama nak sebutnya, iaitu tajuk dia, nama nak sebutnya, apa kesan kepada kita apabila kita beriman? Gapo hak jadi kita? Hak kita boleh dapat rasa. Orang ni tak ada nak kejap lah. Kita tahu, kita tak rasa. Jadi tuan-tuan, kalau ada masa kita jumpa lagi. Kosi-kosi ya. Jadi abang kata setakat itu dulu pada hari ini. Dan insyaAllah kita doa pada Allah supaya puasa kita diterima oleh Allah dengan sebaiknya. Dan kita menghadap 10 terakhir hari ini 17 dah dah. Agak-agak malam Lailatul Qadar ni ala ke depan ni Rasulullah kata 10 terakhir. Kita pakat doa supaya kita dapat yang terbaik. Amin. Ada soalan sebelum tak? Ada soalan boleh? Ada apa? Apa hikmah dalam kisah Nabi Yusuf kan? Ceritakan spesifik baju tu. Cerita kata. Kita sebar ke gambar pakaian ke. Dia baju ni dia buat dia buat bukti bahawa Nabi Yusuf ni mati. Dah belum murah darah. Cuma dulu tak ada DNA lah. Kalau ada DNA itu darah kambing. Tapi tak ada. Jadi dalam hakikat di segi mahkamah, Nabi Yaqub terima kerana dia buat bukti. Walaupun bukti itu palsu. Pasal dia tak boleh nak argue. Tak boleh nak lawan. Seolah-olah dalam mahkamah, anak-anak dia bawa bukti ni, baju ni. Dan bagi pihak dia hanya tak boleh nak tolak. Dia terima tapi dia tahu, Allah beritahu. Allah wahyu dia, ni bukan ni. Bagi bukan. Tapi di segi sahih terima. Kalau kita boleh ambil cerita Nabi Yusuf ni kita jadi contoh orang sabar. Dia sabar banyak tempat. Yang pertama sabar, adik-beradik dia tahu ke dia dalam telaga, dia sabar. Hak ni sabar ni kena menahan kesabaran. Mana tak baju ada maksudnya. Tak ada baju. Ada baju lain lah. Baju lain. Pasal dia tahu dia lagu tu kan. Orang ambil pakai baju lain pula. Pakai baju. Pergi jual.
Jual kat orang. Sabarlah. Nak buat mana? Lepas tu apabila duduk dalam rumah, di rumah Al-Aziz, dia comel. Kerana tu lah orang comel ni pun masalah juga. Ha. Kita nak comel tak? Comel pun kalau tak kena gaya masalah. Ha. Tak apalah. Tu nak gaya. Comel Nabi Yusuf ni separuh comel manusia. Kalau kata sebutir comel ni, sebutir comel, separuh dia ada Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Kerana itulah apa ni, wanita-wanita duduk atas kursi bui apa ni, bui pisah ada buah tu kan. Terluka tangan tu. Wa qatta'na aydiyahun wa qul apa ni, ma hadza bashara illa malak. Oh ni bukan orang ni, lagu Nemo ni. Itulah kata isteri Azaz kata, mu duk kata kat aku, mu sendiri kena lagu tu. Kalau comel. Satu, apabila dia digoda, dia masuk je. Godaan tu sabar. Kalau tak sabar, laula an ra'a burhan rabbi wa hammat bihi wa hamma biha, ada perasaan. Tapi dia berdoa, dia sabar. Sabar daripada melakukan keburukan. Ini sabar yang tinggi. Sabar tadi nak banding hak ni, buat sabar ni lagi. Sabar dalam godaan. Godaan yang ada peluang. Tapi sabar. Lepas tu sabar yang ketiga ialah apabila adik-beradik dia mari, hak tahu dia dari telaga tadi. Mari jumpa. Tak, dia jadi masa tu jadi orang besar. Tak balas. Tak marah. Ni sabar, tahap sabar. Sabar ketika ada kuasa boleh buat tindakan anytime, tapi tak buat. Sabar ketika digoda untuk melakukan perbuatan tak buat kerana takutkan Allah. Dan sabar tadi, tahu dia laga tu sabar biasalah, tu sabar rendah apa ni. Tapi kena sabar juga. Jadi sabar ni ada tingkatan dia. Jadi tok sabar, kalau orang ada kuasa, dia tidak ambil tindakan kepada lawan dia. Payahlah ni dia. Payah. Kena nego Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hebat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hamak halal dia nak bunuh daripada Mekah. Apabila buka Mekah, orang sunyi duduk depan. Dia tanya, lagu mana agak-agak tu awan hamba nak buat kedai. Dia kata, akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau ni Muhammad, anak orang mulia, orang yang mulia dan anak-anak orang mulia. Itu jawapan. Dia kata, izhabu fa antum mutlaqa. Tuan-tuan semua mau bebas belaka, tidak nak kutip balas kat. Gila. Jiwa besar. Hak Rasulullah maaf tu, mari masuk Islam belaka. Kerana itulah jiwa besar, lapar dada. Kerana itulah kalau ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Dia kalau kita jadi Perdana Menteri pun. Kalau ditakdirkan lawan kita ni ramah tak. Maaf belaka lah. Tak apalah. Apa tidak nak kutip cara belaka. Hak dia mau buat tu dia mau tangguh lah. Tak? Kita nak beritahu lah ni deh. Sebagai contoh. Tidak nak kutip cara belaka. Hak dia mau dengan Allah, dia mau tangguh. Hak dia mau sesat dunia, sesat. Amba nak buat sebagai contoh. Dia sepuluh Nabi. Izhabu fa antum mutlaqa. Bebas. Rilis. Orang pun rilis, kita pun senang buat kerja. Jadi, masuk Islam belaka pula. Alhamdulillah. Begitu juga adik-beradik dia. Allah engkau lebih, adik-beradik Nabi Yusuf kata, engkau lebih diberi dapat nikmat besar daripada kami. Katanya Nabi Yusuf, tak sedap sedihlah. La tasriba liyau. Tak usah sedihlah. Hak sudah-sudahlah. Jadi kita begitulah. Kalau kita jadi berkuasa, kita maafkan. Jadi pemaaf ni adalah orang suka. Orang suka pada orang pemaaf. Okay. Al-Aziz, orang besar raja. Orang besar raja. Dia kalau kita kata agak menteri lah. Orang besar. Orang besar dan besar. Kisah Nabi Yusuf tu. Raja yang mimpi tu orang lain daripada Al-Aziz kan. Dia raja besar lah. Raja besar.
Dia nama masa tu Al-Aziz ni bukan raja top lah. Wazir. Wazir. Tapi dia pasal Nabi Yusuf ni duduk dengan dia. Nanti cerita. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la